Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Podcast Sembang Wayang ini dibawakan oleh Kora-Kora Maca. Yeay. Terima kasih Kora-Kora Maca. Yes. Yes. Kita bersama, hari ini kita rasa bertuah lah. Yes. Sangat bertuah. Sebab first time ni kita untuk Sembang Wayang ataupun Sembang Marvel sendiri, kita ada guest director lah. Orang dalam filmmaking tempatan sendiri. Bukan calang-calang. Terbaik. Bukan calang-calang. Kita menjemput ataupun kita mempersilakan saudara Razak Isham yang merupakan director TV seri ID. Yang terbaru. Yes, yang terbaru. Ada sekarang kat Astro sekarang ni. Betul. Dan previous job dia adalah director pusaka. Betul. CEO TV seri Mandatory. Tu antara yang saya rasa agak gila juga. Dan upcoming project dia adalah Projek Kaha. Betul. Korang temis satu lagi. Projek Anchor SPH. SPH. Anchor SPH. Satu lagi. View apa tu? Black. So kita excited sekarang ni. Agak excited sebab macam saya berjumpa dengan idola kiranya. So untuk topik kali ni, untuk episod kali ni, kita nak sembang tentang projek terbaru, iaitu kita khusus kepada TV seri ID. Macam mana abang rasa macam dapat macam mana nak cakap kan? Macam mana boleh dapat job ni lah. Cerita lah. Nak berkir-kir susah nak dia. Macam mana? Dapat job ni actually saya pitch ke Astro lah. The idea. So diorang berminat dengan idea tu. And then diorang approve the budget. Then we go shoot lah. So sebenarnya siapa-siapa pun boleh pitch dekat Astro sebenarnya. Korang sendiri pun kalau ada idea boleh je pitch diorang. Dan diorang tengok berapa budget yang diorang nak keluarkan. So maksudnya memang pitch idea tu dekat Astro. Dan macam tu lah jadinya proses tu. Betul. Saya rasa macam ID ni sangat menarik tau untuk sesiapa yang masih belum nonton. Sebab dia ada filosofi dia. Dia macam ada vibe Money Heist punya drama series kan. So nak tanya juga, mana inspirasi dia? Sebab saya rasa macam contoh sebelum ni ada satu TV series apa yang One Sentif pun dia ada vibe macam tu juga. Kalau One Sentif actually dia more on technology based. Betul. More hacker. Actually ID ni basic dia adalah social media. Basic dia adalah influencer internet secara overall lah yang involve dengan data. Actually macam saya umur yang dekat 40 ni antara lagi antara first batch yang masuk dalam dunia internet kan, daripada zaman Friendster, MySpace, Facebook. Kita tengok perkembangan social media dunia dan tempatan lah. So actually from that idea, experience kita melihat perkembangan internet, social media dekat sini, itu yang keluarnya ID lah sebenarnya. Saya nampak macam sebab saya pernah menonton satu dokumentari yang dipanggil sebagai The Social Dilemma. Exactly. Dekat dia ada vibe tu kan? Actually the inspirasinya datang dari situ. Social Dilemma. The Social Dilemma. Actually sebenarnya bila tengok Social Dilemma tu kan, kita rasa takut kan? Rasa takut. So dia datang daripada that idea lah. Exactly sebenarnya. Tapi kalau kita tengok trailer dia tu, dia macam ada vibe cerita siri Netflix Celebrity. Betul. Selebriti saja. Pun juga ada. Okay, kena tengok lah tu. Cerita tu pula aku tak pernah tengok. Kenapa yang cakap? Ramai cakap selebriti. Sebenarnya aku tak pernah tengok cerita ni. So actually kalau ramai orang cakap tu, tapi sebenarnya tak. Bukan. Kebetulan. Dia kebetulan sebab aku tak pernah tahu pun pasal cerita tu sampailah orang mention. Wah, betul juga sebab dah tengok daripada episode 1-3 memang tak ada kaitan langsung lah dengan selebriti. Just trailer itu sahaja. Dan kita dengar macam contohnya apa nama app tu, Bebas Apps kan. Bebas Apps. Macam MySejahtera kan semua tu. Tapi dia macam kita boleh relate lah dengan situation kita hari ni dan macam mana orang menggunakan social media dan bila mana
yang menariknya, tak tahulah ni kebetulan atau disengajakan. Nama filem tu adalah nama series tu adalah ID. Yeah. Kebetulan watak utama dalam cerita tu adalah ID. Kebetulan dirancang. Kebetulan yang dirancang lah tu. Actually dia bukan kebetulan lah. Betul lah. Dirancang. Yeah. So sebenarnya ID tu selain daripada karakter dia bernama ID Sabran, sebenarnya lagi satu kita punya team. Cerita ni tentang identiti. Kalau perasan identiti kita dekat internet different. Betul. Tapi dalam real life different. Betul. But at the same time sebenarnya most important sekali untuk orang-orang muda mencari identiti. Ya. Sebenarnya ketika saya berumur 20-an kan, itu part yang paling struggle kita nak mencari siapa diri kita. Okey, betul. So betul. banyak inspirasi daripada situ lah sebenarnya. Dan menjadikan social media sebagai satu premis utama dalam siri tu. Saya sebenarnya di internet secara overall dia, secara overall ni internet kerana dia melibatkan data betul. Catfishing, kita bagi tahu dari sudut daripada data ni kita boleh buat apa, daripada as simple as nak mengorat awet sampailah ke pilihan raya. Spoiler. Actually betul. Episode 3 dah ada. Spoiler lah tu. Betul. Actually betul. Kalau perhatikan betul-betul actually episode 3 dah ada starting point dia nak tunjuk ke arah sana as a benda yang kecil sampailah benda yang boleh mengacau kita punya demokrasi. Itu yang bila saya tengok episod ketiga, ini macam the social dilemma sebab dalam the social dilemma ditunjukkan macam mana Trump menggunakan data FB untuk dapatkan dia punya pengundi. Betul. So kita Spoiler teruk dah ni. Spoiler teruk dah ni. Spoiler untuk the social dilemma. Dokumentari tu. Lepas tu tadi abang cakap dia kan, okay, dia is berkenaan dengan identity. And seronoknya tengok ada 3 karakter, Jazman, ID dengan Anggun. Ketiga-tiganya tu diorang dah jadi diri diorang yang sendiri, tapi diorang masih lagi tercari-cari identiti diorang. Betul. Maksudnya macam diorang still seeking for, okay, aku buat salah ni, sebenarnya aku macam ni ke? Jadi konflik tu dah digabungkan, jadi menarik. Betul. Bukan setakat data sahaja. Betul, exactly. Macam cakap pasal identity kan, semua 3 karakter ni memang diorang sebenarnya lost, tak tahu diri diorang yang sebenarnya apa. So bila kita tak kenal diri kita kan yang sebenarnya, jadi decision tu banyak yang salah lah. Betul. So siri ni adalah kita nak meneroka 3 watak ni untuk mengenal dan mencari identiti masing-masing. Betul. That's why kalau yang dekat Twitter kan ada dah orang upload yang pasal bermuka-muka. Actually betul. Kita start bercakap lah pasal bermuka-muka pun identiti juga betul. Still kena muka-muka bro. Macam ada seorang tweet famous tu, nama dia Anik Jamal. Tapi dekat Twitter dekat barang X sejuk. tu barang sejuk. Dia ada dua. Dia macam ni kot, ID dengan Tengku Remy. Betul. Cerita ni dia menyindir kehidupan. Betul. Bang, kita nak tanya sikit sebab kita dah bercerita 3 watak utama ni kan. Abang pun dah cerita tentang page bajet tu Astro. Memang adakah ini senarai pelakon yang abang bawakan? Sebab semuanya A-list. Betul. Azizan M. Osman. Aziz M. Osman. Actually betul, semua nama yang saya bawa. The reason is very simple je. Sebab last saya punya work adalah projek Anchor SPM 2021 kan. So agak lama lah saya menyediri. So sebenarnya orang-orang lah datang support sebenarnya. Ada orang-orang sendiri yang datang, jom lah, tolong lah, Razak Syam pun lama tak shoot, jom. So itu je betul sebenarnya. lah. Eddie Ashraf ada dalam Anchor SPM. Dia dalam ni. Okay. So basically kita ada Naim Daniel, Emily Henderson, Eddie Ashraf, Roshamno, Aziz Osman, actually ada Din Said, ada Amirul Afendi, ada Betty Banafi. Ini spoiler ni. Trailer dia. Dah ada. So Amirul adalah polis lah dalam trailer. Betul episod pertama. Dalam trailer adalah polis lah. So basically
letter pasal polis tu akan muncul lah. So you guys boleh nampak tadi bercakap tentang pilihan raya. Ada polis, ada orang jual data. Slowly. So ni menuju ke sana lah. Menuju ke sana. Oh my god, menarik. Satu soalan behind the scene lagi lah abang kan. Daripada first abang pitch sampai ke shooting dan sampai ke dikeluarkan di platform Astro semua suka. Berapa lama tempoh jarak dia tu? Lama sebenarnya. Start shooting bila tu? Kalau start shooting kejap je. Sebenarnya peringkat idea dengan skrip tu agak lama sebenarnya. Boleh kata untuk dapatkan skrip tu roughly about 1 year lah. Setahun memang. Yang setahun jugalah untuk dapat. Because benda ni, the idea tentang data ni kan still baru. Betul. Dekat Malaysia. So kita tak ada banyak base. So banyak kena buat research sikit here and there, macam mana nak fitkan dengan market kita. So total semua dekat dengan 2 tahun lah. Lama juga Lama sebenarnya. Kira projek ni paling lama lah saya. Lama pada pre ke ataupun? Sebenarnya lama kat pre. Kalau jujur memang lama dekat pre-production lah. Sebab dia banyak involve dengan nak study the subject tu sendiri. So idea tu muncul waktu betul-betul dah start tu ataupun memang macam mana? Idea tu mula dapat idea tu? Actually kalau kira idea dapat mula-mula tu lama dah. Because macam saya cakap, dia idea masa the idea datang daripada kita orang yang umur I yang memang duduk dalam social media ni kan. So catfish, benda tu kita sendiri pernah lalui kan. Mungkin Anip pernah lalui kena catfish kan. Sampai period sekarang rasa catfish dah kurang sikit kan, compare to dulu kan. Kita dulu memang kena catfish lah. And then datangnya actually pada tahun 2022 lah, ketika pandemik. Ketika pandemik, kita kena scan, kena send location kita, semua benda kan. All kita punya data ni di collect. So dia datang satu persoalan. Kalau data ni jatuh kat tangan yang salah, apa yang berlaku kat kita lah? Yeah, that's actually datang daripada benda yang baik lah sebenarnya. Mempersoalkan apa yang berlaku kalau benda yang jatuh pada tangan yang salah. Because if kita tengok social dilemma ke macam kes Facebook scandal, sebenarnya undang-undang tidak boleh memprotect kita sangat. Benar. Betul. Dalam dunia internet. Because dunia internet ni kan infinity. Betul. Macam mana kita nak suruh government buat undang-undang gitu gini nak protect kita sangat. So end of the day sebenarnya kita realise sebenarnya pasal data ni semua only kita je boleh protect kita bila kita tahu apa problem dia. Supaya tak adalah kes scammer, benda-benda gitu kan. So kita tak realise benda internet ni lagi benda baru. Betul. And bukan kat Malaysia saja masalah ni. Kalau tengok social dilemma kan, ini memang masalah sejagat. Betul. And then as a rakyat, kita kena faham kat mana kita berada untuk protectkan diri kita. Wow. Menarik. Dia macam sebahagian daripada konten The Social Dilemma yang diserieskan, yang didrama kan. Sebab saya nak tertarik dengan episod ketiga bila ID cakap kita ni boleh tahu tingkah laku daripada data-data dia. Kalau kita tengok contoh Anggun ni, dia suka pergi mana, kenapa dia tak dia check in tempat ni. Tapi dalam masa yang sama dia tak upload social media. Itu maksudnya dia suka tempat tu, dia tak nak orang lain tahu. Macam Anik misteri ada benda yang you tak nak share. Betul. So bila orang tak nak benda you tak nak share, tiba-tiba ada seorang datang, benda ni orang tak tahu. So you lebih mudah terpengaruh lah. So later on benda tu akan jadi lebih kita masuk dalam sikit lah. Betul. Kita masuk benda yang lebih ringan, slowly bawa benda yang lebih serius lah. Dan lepas tu ada satu, saya ingat episod pertama dia dah memulakan premis. Sebenarnya kita melakukan sesuatu bukan sebab kita manusia ni buat sesuatu bukan sebab rasa ingin tahu, tapi sebab rasa takut.
Permulaan tu dia macam wow, power power. Cerita ni dia seolah-olah kita membaca satu sastra juga. Ya, Actually macam buku lah. Ya macam buku. Ah. Adakah kita tahu latar belakang abang? Adakah abang sendiri yang go through the script one by one ke ataupun Basically penulis skrip kita ada 4 orang. Tapi memang abang involve dalam development lah. Everything yang didesign tu saya involve, tapi didesign balik, dihaluskan balik oleh saya punya head writer Modi. Actually Modi tu, Modi Ashraf ni yang bawa watak KG tu. Yeah. Saya besar. Betul. Ayat dia macam betul berkomunikasi dengan kita. Ya. Kadang-kadang kita kena berbuka bro. Macam kenanya ke aku. Dan script writing dia memang sebenarnya banyak siri-siri ataupun drama kot saya rasa yang Astro banyak yang ditulis kan. Siapa? Modi kan. Ya, dia ada involve dengan Dukun Diva juga. Actually dia ada involve dengan One Sensitive juga. Ya. That's why kita nampak dia punya writing tu macam ada satu pattern yang lebih kurang sama. Betul. Suara Modi tu agak lunak sikit. Ya. Kan? Ya. Cara Kau cuba nak buat suara dia kan? Actually jujur memang betul. Actually aku first time jumpa dia, siut lah dia ni. Sedap siut suara dia. Bassy dia tu sedap kan. Bila dia bercakap macam bahasa pasar, jadi macam bro, dia macam tak kena sangat. Sebab dia macam untuk komersial, mungkin kalau dia buat voice over sedap suara. Sedap, Tapi kan? kebanyakan kalau pelakon-pelakon daripada ID ni, kebanyakan dia orang daripada teater punya line up ke? Yes, kalau dia ada 2 geng lah. Memang orang filem, then orang kira kamera, geng-geng berlakon untuk kamera, dan geng-geng berlakon untuk teater. Contoh yang berlakon untuk teater, kalau korang kenal Joko Katas, dia macam godmother in theater lah. Joko Katas tak muncul lagi. Besok 4 dia akan muncul. Okay, minggu ni. Oh my god. Joko Katas Okay. dia macam Joko Katas banyak kerja dengan Yasmin. Saya pernah tengok dia punya iklan Don't Break My Heart. Yes. Iklan tu. So betul, Joko Katas quite big name lah kalau theater. Actually Pati Shanti ni Brenda Gopal juga, orang teater. And then we have Wan Ajli Wan Yusof, ayah kepada ID yang tak muncul lagi. Actually muncul dah. Muncul. Flashback. Betul. Korang tahu kan tuan. Flashback. Ya, itu basically dah korang pun dah boleh baca itu sebenarnya ayah ID. So dia adalah basically ayah kita masuk sikit Boleh. Ayah ID sebenarnya orang yang kalau kat Malaysia ni jaring internet first provider. So dalam cerita itu rangkaian. So ayah dia ni yang cipta company tu kena sailang Oleh Datuk Roshamno, ditikam oleh opportunist. ditikam. So di saat dia ialah first internet company kat Malaysia. So bila dia kena buang, so dia tak ada masa tahun 90-an kan tak ada lagi benda ni. Dia tak tahu nak gimana, dan menyebabkan dia depressed, and then selebihnya tak boleh bagi tahu. Dia menghilangkan diri. Macam dah nampak bayangkan lah. Sebab ID dah bayangkan yang dia pernah lemas dalam kereta. So mungkin ada trauma dia tu. Yes. Anda akan jumpa dekat episod-episod belakang. Nanti kita akan masuk lagi dalam lah. Sekarang ni apa yang audience tengok, dia masih lagi bunga-bunga lagi. Tapi ID ni bukan dia setakat suka mencari karakter lah bang. Saya nampak dia pun memang dia ada satu masalah dengan diri dia, which is dia ada PTSD. Dia ada trauma dia sendiri. Dia macam bila dia dengar nama bapak dia tu macam ID kan ada mak. ID kan ada mak. Dia ID jaga mak. Indenial. Bagus tak boleh. Bagus. Dia melihat secara detail tu, nampak lah actually. Very good. Nampak tak ramai orang realize that reaction, because very subtle sikit kan. Dekat satu point je. Memang dia ada trauma dia agak besar. Dan sebenarnya first episode tu ada nampak yang ID ni jenis yang takut-takut kan. Yes. Mesti dia ada menyebabkan satu point yang menyebabkan dia jadi macam tu. Betul. Actually untuk dan belum keluar lagi kan bang? Belum keluar lagi. Cuma I boleh cakap dia macam kalau orang yang tak ada father figure kan. Father figure. Ya betul. Okay. Orang yang ada father figure. Faham sangat. And then I just bagi you spoiler lah directly. Yang ni tak ada dalam cerita. Okay. Dia hanya dekat development. Okay.
Yang ni tak ramai spoiler ni orang-orang sebab tak ada dalam series pun. Tapi masa kita develop ID ni, dia datang daripada cakap jujur, ayah dia jadi mental. You bayangkan ketika dia masuk sekolah menengah tingkatan 2, tingkatan 3, orang tahu ayah dia gila, dan orang duk cakap ayah kau gila, ayah kau gila. How he feel? Tak accept benda tu. Yes, macam mana dia menerima ayah kau gila, dia dengan dia tak confident apa semua. Inilah ayah ayah kau ni gila kan. Wow. So untuk as a manusia, Betul. dia menjadikan dia lagi kecil. Betul. Sampai tak ada confident langsung. Sampai tak ada confidence sebenarnya. Dan dia tak ada kawan pun. Betul. Sebab tu dimulakan dengan premis manusia melakukan sesuatu dengan disebabkan perasaan takut. Takut. Sebab dia Yes. Faham. Yes. So kita macam ini basically setiap orang ada idea lah maksudnya cara kita nak sampaikan something. First dengan hujung selalunya benda yang berbeza sikit. Betul. Awak jumpa first adalah tentang ketamadunan ni, ketamadunan manusia bergerak kerana kita takut. Betul. And kita takut contoh kita takut kena makan dekat harimau. Kita start buat Memburu. Betul. Buat pisah senjata. nak protect kita kan. Kita takut lonely, kita masuk social media. Benda gitulah. Sebenarnya FOMO ni daripada dulu lagi. Betul lah. Betul juga kan. Logik juga. Betul tu. Betul. Fear of missing out. Betul. So, sekarang Apatah ni- lagi zaman sekarang. Betul. Gila babi kan zaman sekarang compare dia macam ni juga. ID ni banyak nak bercerita. Ketika saya membesar, Okay. saya tak tahu korang mau 30 30-an. 12 Betul 30-an. kan dekat 30. So korang antara macam kita orang first batch yang masuk dalam dunia internet ketika kita lepas habis SPM sekolah baru start masuk dalam dunia internet. Batch korang aku rasa sekolah rendah, sekolah menengah dah masuk. Yep. Okay. That idea layan dulu. So aku dulu membesar, aku tak ada benda ni. So dunia aku kecil. Faham tak? Dunia batch aku ni semua kecil je sebab kita based on apa yang kita lihat. Ya. Apa yang kita lihat melalui mata kita. But sekarang ni korang berhadapan dengan a lot of information untuk korang digest. Ya. It's so difficult sebenarnya. Agree with that. Bayangkan korang ketika maybe sekolah menengah or 13 start masuk dunia internet, hadapi pressure tu kan. So batch anak aku umur 7 tahun dah berhadapan dengan pressure daripada internet ni. Pressure sebenarnya kalau kita orang pressure kita orang sekeliling kan. Human interaction. Yes, human interaction saja kan. Ni sekarang ni dia punya pressure datang besar. Benar. So it's dunia semakin susah lah sebenarnya sekarang. The dunia hujung jari is real. Yeah. Yes, dunia sebab masa aku belajar dulu lecturer masa tu dah start macam dia panggil Global Village. And dah start term Global Village. Sekarang ni bukan Global Village dah. Bukan dah. Dalam bilik kau tu dah jadi global dah. Betul. Faham tak? Kau dalam Betul. bilik je sekarang ni, kau tak payah keluar apa semua, kau nampak the whole world, dan pressure tu akan lagi kuat lah. Sebab kau duduk je kan dan melihat apa yang tengah berlaku. Which is yang ironinya, apa yang kau lihat dekat the internet tu tak semestinya Just a surface. tak semestinya betul. Dan kita nampak benda tu mungkin benda yang mungkin dihadapi oleh budak-budak. Tapi sebenarnya orang tua pun bahaya juga. Betul. Sebab dengan stigma dia, kalau kita tengok dalam The Social Dilemma, dia cakap orang yang resis akan menjadi lebih resis. Benar. Sebab dia defeat dengan apa yang Betul, dia dah selalu tengok. Dia tengok. Exactly. Sebab data tu. Sebab orang yang akan fitkan kau dengan benda ni semua, dia orang dah ada data. Kau manusia yang macam mana. Yes. And kau vote siapa. So dia orang tahu dah. Melalui information yang kau selalu post. Betul. Apa yang kita like. Apa yang like. Apa yang kau post. Even contoh kan, kita bercakap pasal
bahaya sebenarnya untuk orang tua kan. Sebenarnya orang tua memang bahaya. Aku takut sekali sebenarnya mak aku ni, bapa aku kan post benda pelik-pelik kan. Because diorang kalau kira kat internet, orang-orang mak-mak kita, bapa-bapa kita, diorang jadi fresh. Yep, betul. Diorang lagi muda compare to kita kan. So possibility untuk orang-orang berumur buat silap ni memang Sangat tinggi, sangat tinggi, betul. sangat tinggi. and then kita maafkanlah dia orang. Betul. Tapi dia terlalu risaunya bila takut macam kena scam lah. Because Itu satu hal. Itu diorang satu lagi hal. Actually zero, diorang tak tahu apa. And Actually- dia main tekan je link kan. Actually mak aku kena scam lah. So mak aku kena scam that idea juga. My mom kena scam almost 100k. Oh my god, banyak Rasanya itu standard. Yelah. Sebab aku pernah dengar kena scam 500,000 standard macam tu. But the modus operandi is the same. Cumanya mungkin generation diorang ni tak alert dengan apa yang kita alert. Yes, betul. betul. As simple as tekan link, link je. benda tu ada orang call, offer something, benda gitu. Dan bila mak aku cakap bersetuju, Dia minta TAC apa semua ya. bila mak kita bersetuju contoh ini problem dia. Ya. Tak ada akta dah nak boleh ni Betul, sebab tak ada consent dah. dah kita dah. dapat dah mutual dah benda ni. betul, Dapat betul. consent dah. Ini kita kena clear dengan mak kita sebenarnya. Jaga-jaga anti-anti dengan uncle-uncle di rumah. So ada tak premis yang iyalah ID ni adalah tentang identiti, premis macam tu juga dibawa dalam akan datang dalam episod seterusnya. Oh, dia akan the whole tu akan selalu adalah sampailah dia jumpa diri dia yang sebenarnya. Oi, lagi menarik So later ni, dia akan lagi jumpa. menarik ni. So Siapa later, diri dia sebenar? Jeng. So later dia akan jumpa lah bila dia face dia punya demon. Dia akan Dia punya side dia yang Itu yang dia cakap neraka tu kan dalam episod pertama ke dalam trailer. trailer dia bercakap tentang Adakah tu. poster filem ni pun menunjukkan cerita yang sebenar yang Yes, dia bukan literally. Split personality tu bukanlah literally, tapi secara ideanya manusia ni ada macam-macam identiti. Macam Anis sendiri macam-macam identiti. Abang pakai saya contoh. As simple contoh. Sebenarnya it's happen kan. Semua orang ada. Betul. Kalau dalam dunia internet, macam Anip kalau kat Twitter tu lain. Yeah. Betul. Cara kita baca dia. Tapi bila ya Allah sopannya dia ni. Betul. Dari gua jawab. alter ego masing-masing. Betul. Yeah. Saya setuju dengan abang sebab abang cakap tadi kan. Okay, dia tak tunjuk lagi sisi jahat dia tu. Sebab episod 1 dengan 3 dia nak buat jahat tapi dia macam takut-takut. Betul. Betul ke ni? Lepas tu Dia ada moral dia lagi, moral compass dia tinggi lagi. Besok yang akan datang dia akan pergi mampus lah. Aku nak go for it. Yes. Tapi dia dah start kan tunjuk dia punya Dia ni. start dah. Mula-mula Dah yang start dah. dia pergi tegur Emily Henderson tu. Ah. Lepas tu yang dia pergi marah orang kat kedai makan tu. psycho stalker tu. So Betul. dia dah macam okay, ada lagi. Dia tak laju, dia very gradual, slowly sebab dia daripada budak yang sangat lemah dan later dia berhadapan dengan spoiler nanti nak beritahu apa ya. Setakat episod 3 ni ini personal saya bang. I love this character development. Betul lah. Betul bang. Alhamdulillah. Thank you guys sebab support ni. Sebab I rasa sebab saya personally rasa sebab I buat ni memang untuk kita semua. Ya, Yes. betul. Untuk speak out tentang kita semua. Of course dia bukanlah sebuah karya yang sempurna, but kita secara orang industri pun kalau perasan Astro Original kita try our best untuk dapatkan balik kepercayaan audience tentang local content. So melalui benda-benda macam ni juga yang kita boleh jadi satu ekosistem yang baik. Macam korang adalah part of ekosistem juga. Betul. Kan. Ya. So, orang yang tolong sama-sama bagi pencerahan lah kepada audience kat luar sana. Macam Adib tadi Adib ada tanya pasal pemilihan pelakon. Kenapa nak M. Daniel sebagai ID? Semua orang tanya kenapa Dai Daniel sebagai ID kan. Aku setiap kali nak cakap benda ni aku macam aku takut Naim terasa. Tapi aku pernah berbincang dengan dia. Ya, Jangan okay bang. terasa. Dia dapat payment dah. Tak apa. Dia dapat payment. Sebab dia macam ni. Okay, kau bayangkan lah. Emily Henderson, orang yang kau nak. Dia punya ex
adalah Jazman. Eddie Ashraf. Eddie Ashraf yang ada body, ada muka, Ada harta. And then Naim Daniel. Faham tak masa aku? Dia rendah, orang pendek, untuk dapatkan orang yang jauh. So itu dia payah nak cari orang yang ada that capability tu. Betul, yang rendah. Dia ada charming different way, nak kata nak tak handsome pula kan. Bukan dia charming. Dia charming different way. Then untuk cuba mendapatkan Amelia Henderson. Itu dia, orang yang rendah. Orang yang sebenarnya aku suka hero rendah. Sebab dia macam represent orang kebiasaan. Sebab dan kelebihan Naim, dia macam orang kebiasaan. Sebab aku selalu lepak dengan Naim. Macam aku selalu main skate dengan dia. So dekat skate park, Awang skate aku skate lagi. So aku main skate dengan dia dekat skate park tau, dekat Shah Alam. Orang-orang skate dengan dia tak ada macam aku star, aku main skate. Dia blend in dengan orang-orang biasa. Dia, I believe that dia mewakili rakyat-rakyat ni. So benda tu yang ada kat dia. Sampai disebabkan aku selalu lepak dengan dia, so aku tahu apa yang dia boleh buat. So memang watak ID ni memang Untuk dia. Untuk dia. Memang aku tulis tu memang kita ada idea ni yang Modi apa semua tulis ni memang untuk Naim Daniel, which is tak boleh, aku tak tahulah siapa lagi yang ada aura orang kebiasaan yang boleh berlaku dengan bagus semua kan. Contoh lagi satu kalau bercakap tentang Naim ni. Actually kalau perasan tiga ni, Naim, Amelia Henderson dengan Ashraf, similarity diorang ni adalah daripada pelakon kanak-kanak. Ya, betul. Dia orang sebenarnya lagi otai daripada aku. Macam Eddie dah 20 tahun berlakon. Betul. Tentang bulan. Daripada Tentang Bulan lagi. Aku baru 18 tahun. Dia dah 20 tahun. Macam Naim sendiri pun dah lama. Amelia Henderson sendiri daripada zaman Yasmin dah lama. Semua ni child actor yang ada cukup pengalaman untuk craft the acting lah. That's why filem ni matured kan. Very matured lah. Nak kata very matured pun aku segan lah. Poyo kan kalau aku cakap betul. As a viewer kita nampak another stage lah. Dia macam dia betul lah. Bila abang cakap rakyat ni kan, dia betul-betul rakyat. Bila saya dengan wife tengok last episode 3 lah, kita kena open lah. Yang part ayah Eddie cakap, wife aku pregnant, aku nak jadi bapak, sial. Dia macam inilah orang biasa punya percakapan. Tapi kau memang pandai semua detail lah. Which is good. Wife saya biasa je. Wife saya sendiri yang macam meremang sebab macam communication orang-orang biasa. Faham. So macam betul lah, cerita ni adalah untuk kita semua. Actually terutamanya orang yang berumur 20-an lah sebenarnya. 20-an nak masuk 30. Mungkin awak semua dah kahwin, dah melalui fasa tu, tapi masih lagi fresh kan. Dengan struggle baru. Macam saya sendiri walaupun dekat 20 tahun dah meninggalkan alam universiti, dia ideanya adalah tentang budak yang baru lepas graduate, tengah struggle dengan kehidupannya. That period of time kita dalam kehidupan kita yang itulah takut gila sebenarnya. Nak bayar rumah lah, nak start something, benda yang paling menakutkan. Betul. That's why datang tema tu. Takut tu. Wow. Ada satu kritikan yang saya nak buat. Saya tak tahulah ini adalah kritikan, tapi saya rasa ini adalah satu bentuk kritikan. Watak Syafiq Kyle, lelaki alpha. Sebab kita nampak sekarang ni banyak tentang naratif lelaki alpha lah sebagainya kan. Betul. Tiba-tiba muncul watak Syafiq Kyle yang bawa naratif begitu. Adakah itu satu bentuk kritikan sosial sebenarnya? Macam aku pula, aku tak melihat dia kritikan tau. Aku tak nak kritik apa-apa. Aku just ambil apa yang menunjuk cerminkan real life punya. Ini kan sebab sekarang ni kan zaman masa bash. Aku dulu tak ramai sangat lelaki alpha ni, alpha male ni kan. Sebab literally sebenarnya alpha male dia tak cakap dia alpha. Itu kalau aku nak cakap kritikan lah. Itu kritikan. Tapi aku tak nak lah kritik benda tu. Just
bila lelaki alpha ni kebanyakan dia orang-orang yang memerlukan lelaki alpha ni sebenarnya dia tak berapa kuat lah. Ya, betul. That's why dia memerlukan support sebagai lelaki alpha tu kan. Sebenarnya tak perlu pun alpha ke apa kan. Itu yang menunjukkan kenapa Eddie Ashraf dia dengar video tu. Ya, Actually lagi- dia Betul. Lagi Betul. satu, bila abang nak sebut pasal benda ni, saya faham. Yes, ID pun tak ada father figure sebenarnya. Yes. betul. Dan betul. Kau janganlah spoiler banyak Ya, tak spoiler pun dah tunjuk Dah dah. tunjuk Ya, dah tunjuk dah sebenarnya. Ah, Exactly. Dia pun sebenarnya Terkapai-kapai. terkapai-kapai. Bapak dia flamboyant. Tak nak cakap banyak spoiler. Dia boleh. Mak, sebenarnya kalau karakter Jazman tu, Eddie Ashraf tu sebenarnya saya ada kawan-kawan yang lebih kurang macam Faham. tu. Okay, dia ada everything tapi dia nak proven something dekat society. So sebab itulah dia layan Alpha punya video untuk dia prove okay, aku jadi macam ni. Benda tu memang menyentuh masyarakat punya real issue lah. Betul. Biasa saya tengok Jazman punya karakter. Actually satu benda kalau perasan karakter Jazman lah, bukan Eddie Ashraf. Eddie Ashraf bukan macam tu. 100% bukan macam tu. As Jazman, kalau perasan dia ada setengah orang dia macam memiliki semuanya. Dia kaya, dia handsome, makwacu, tapi satu benda dia tak cukup dalam hidup dia. Tak cukup berkat pun. Dia tak cukup. Dia tak guna otak lah. Kan? Ada je dalam orang ni yang begini sebab dia ada semua benda yang dia tak nampak kan, dia privilege. Betul. Dia terlalu privilege untuk memahami kehidupan. Yang dia sebenarnya dah beruntung pun. Ya. Tapi sebenarnya dia tak beruntung pun sebenarnya. Sebab family macam tu. Sebenarnya kalau tengok hidup dia pun sedih je Betul, sebenarnya. betul. Kabel. Dan kita nampak sebenarnya setiap every karakter tu sangat detail kalau kita telusuri bersama-sama. Contoh macam ID, kenapa dia ada perasaan yang takut sebab tak ada father figure. Mungkin ada sedikit trauma waktu kecil. Dan siapa Jazman, kenapa dia jenis yang betul-betul nak apa yang dia nak dia kena dapat dan sebagainya, adalah sebab itu adalah satu bentuk defense mechanism dia lah pada saya. Patutnya lagi sedih kan untuk Jazman kalau kau perasan. Dia lah tak ada father figure dia ni driver. Yeah, betul. Pokmei. Latest episode. Tapi scene yang terakhir tu waktu dia duduk tengah makan apa? Lepas tu dia termutah kan. Itu pada saya sedih tu. Tu adalah scene yang sedih. Sebab dia baru lepas gaduh. Ya. Ya. Dia lah dia Dia throw into the face. Kau je driver je. Kau driver je semua. Dan berlaku dekat ujung tu. Dia membayangkan satu perasaan kekesalan tu. Ush. Ada vibe Macam mana kan? Oi. Macam mana kan baru lepas Bergaduh. gaduh and then orang tu kan. Tak sempat minta maaf. Orang dengar orang faham kan. Korang nak tahu, korang kena tengok. Ya, betul. ya. betul. Kalau tak ada sekarang ni kalau tak ada Astro Go boleh masuk Suka lah. Suka, sebab betul, dia betul. boleh Subscribe. Boleh subscribe dan boleh unsubscribe bila-bila tak ada kontrak. Tak ada kontrak. Ya. Betul. Saya tengok kat Suka bang. Ramai orang tak start tengok kat Suka sekarang ni. betul. Sebab sekarang zaman digital kan, Zaman orang digital. lebih prefer untuk subscription macam tu. Ya. Abang ada rasa ada expectation tak tentang filem ID ni akan jadi power macam, bukanlah power, akan trending sama macam High Council. Fenomena. Oh, susah. Fenomena. Oh, tu susah. Susah nak ini fact susah nak jadi as big as High Council. Sebab jujurnya cakap High Council script dia memang betul-betul sedap lah. Jujurnya cakap memang the best script. Aku pun fan High Council. Bayangkan aku sendiri fan High Council. Macam mana kau nak cakap aku boleh beat High Council? Susah lah. Memang script High Council totally memang tight gila babi. Wish nak sampai that level mungkin hanya kuasa Tuhan je. boleh membantu untuk dia jadi betul-betul dengan kuasa-kuasa pertolongan daripada korang yang turut mewar-warkan kepada orang lain untuk tengok juga. InsyaAllah.
kalau kita nampak High Council, dia bawa naratif apa ni kita panggil toxic masculinity. Ni kita nampak tentang isu apa ni internet dan sebagainya yang saya rasa sebenarnya penting untuk kita bawa dan ceritakan kepada orang awam. Dan saya rasa saya mengharapkanlah sebenarnya series ni pun menjadi fenomena juga. Kalau saya of course lah memang mengharapkan lah supaya orang kat luar tengok dan dia boleh sama-sama memahami tentang apa yang kita sedang hadapi kan. Sebab saya rasa ini part of kita punya tanggungjawab jugalah. Betul, kan. Selain daripada kita buat bisnes tu kan, apa semua, apa tanggungjawab kita kepada masyarakat kita. Betul. Macam ni, benda ni semua saya rasa membuka minda lah membuka sedikit sebanyak untuk orang yang betul-betul tak tahu, ada benda-benda ni wujud, ada pemikiran-pemikiran ni wujud, and then dia start cari pemikiran dan develop more, which is bagus untuk kita punya negara juga. Betul. Setuju. Dan apa ni macam ni lupa dah, hilang soalan dia. Hilang, ada soalan lagi? Tolong. Betul lah bang. Aku lupa. Macam tadi lah, tugas kita untuk mewawarkan tu macam kami Inilah. kita akan kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Tapi bang, alang-alang sebab Izzat pun dia dah sentuh bab High Council. Saya katakan abang adalah pencetus era start daripada Anchor SPM. Pencetus era di mana dia masuk ke satu era penceritaan alam remaja dan juga alam kita semua. Gen Y, Gen X, Gen Y, Gen Z. Betul. So 3 generasi ni related dengan apa yang telah diceritakan oleh start dengan abang punya projek Anchor SPM. Actually the real man yang kita patut kreditkan adalah Anwar Ashraf. Okay. The real man, sebab dia juga yang tulis Anchor SPM. Dia co-direct sekali dengan saya. The real man yang buat High Council semua dan buat Keluar Man. Actually dia kredit saya patut rasa bagi kat dia. Okay. Because dia yang bagi saya spirit tu. Sebenarnya dia cakap kita patut buat cerita orang muda ni, sebab betul. cerita orang muda ni tak ada sangat kat Malaysia lately ketika zaman, because then kita borak balik zaman sebab zaman kita dulu ada Kami, ada Dunia Baru. Betul. Ui, Dunia Baru So kalau dia sendiri ni Anwari yang cakap movie series-series ni diorang tak memandang orang muda rendah tau. Betul. Diorang memandang orang muda sama level dengan orang. Betul. So that idea betul lah. Kalau kita nak buat something untuk orang muda, kita tak boleh kita rasa kita ni lagi power, lagi pandai apa semua, sedangkan diorang lagi tahu daripada kita. Betul. Kan? So the way kita Anwari lah yang sedarkan saya juga, kita patut buat cerita coming of age, cerita orang muda supaya akan membentuk satu audience lebih kuat lah later on. Okay, faham. Abang bayangkan yang ada High Council tu kan, dia punya hype dia tu dah lama lokal tempatan tak ada hype macam diorang buat jelajah dekat shopping mall. Betul. Gila. Dan nak masuk Netflix. Netflix. Macam K-pop punya Vibe tu. Ramai gila. Memang a new start for Malaysia. Padahal Nadi pun berlakon dalam Anchor SPM. Tapi dia tak adalah nama melonjak naik sangat. Tiba-tiba dekat dalam High Council. Itu semua kuasa Tuhan lah. Betul. Itu juga menjadi pembangkit kepada industri kita yang nampak boleh lah buat contoh kita layan dulu macam Korea. Diorang dah berjaya, dia penduduk diorang dalam 60 juta je kan. Betul. Tak adalah jauh sangat beza separuh daripada kita. Tapi diorang berjaya dah mengeksport diorang punya culture. Talent. Betul, culture. Dia bukan sekadar talent tau, culture dah. Bila export culture keluar tu, betul, automatically diorang punya brand yang lain. Macam contoh Samsung, Hyundai, Kia. grow sama-sama. Betul. Ini boleh membentuk ekonomi juga Betul. sebenarnya. At the end dia menyumbang kepada negara juga. Dia menyumbang kepada semua orang lah. So contoh layan dulu, korang buat macam
Mungkin nanti kalau benda contoh kalau dekat luar orang mungkin podcast orang pun orang-orang luar tengok sebab sekarang ni kan boleh ada subtitles dah automatic dah semua. Ya, semua banyak benda dah lebih mudah Betul. dah. AI pun sekarang ni. So macam-macam kita bagi saya kan ada orang against AI. Betul. Bagi saya pula simple. Benda dah berlaku. Betul. Macam mana kita nak tak nak kita kena adapt. Betul. Dan kita yang kena control benda Betul. tu kan. Bukan takut. Betul. Takut. Last lah. Sila. Kita akan ada episod akan datang juga. Betul. Last, kita nampak sekarang ni macam ada banyak wave ataupun harapan lah untuk industri tempatan kita, terutamanya dalam filem, dalam TV siri. Sebab sebelum ni orang ramai macam tak nak tengok, untuk orang muda dia tak nak tengok filem dengan siri tempatan sebab dia rasa Teruk tu macam apa benda tak apa-apa sampah ni kan. Baik tu drama. So sekarang ni dia ada satu wave yang daripada projek NKSPM. Sebenarnya saya rasa wave tu daripada awal lagi. Waktu abang buat mandatory pun dah nampak dah wave tu datang dah. Dan sekarang ni ada ID dan sebagainya. Dia bawa satu wave. Oh, sebenarnya ada harapan untuk industri filem tempatan kita. So ada pesan-pesan untuk abang dari abang kepada orang ramai untuk sama-sama sebenarnya percaya balik pada kita punya industri. Actually itu awak dah rakum dah semua. Basic dah rakum dah semua. Actually itu yang awak pun sedar, itu yang tengah berlaku kepada industri seni tempatan. Betul lah kan. Dan benda ni kita harapkan juga terus mekar supaya dia simple je sebenarnya. Kalau kita consume produk daripada luar, itu adalah identiti orang luar. Betul. Culture orang luar. Kita selalu consume terlalu banyak barang luar kan. Jadi mental kita, terutama budak-budak yang berumur belasan tahun akan mudah lebih terpengaruh lah. Betul. Then that's why kita rasa kita punya tanggungjawab juga untuk buat something untuk setidaknya baik buruk tu kita I don't know yet. Setidaknya dia adalah suara daripada dalam, bukan orang tempatan. Setidaknya suara-suara inilah contoh saya tengok macam ni tau. Ketika saya berumur 16 tahun. Saya tengok cerita tajuk dia Piala untuk Mama. Okey. Ketika umur 16 tahun. Sazi Falak. Oh, ingat. tahu So power tu. So dia tahu cerita tu semua 16 tahun. Ketika tu saya tengok telemovie je. Disebabkan cerita itu, saya rasa saya nak belajar masuk universiti. As simple, it's coming of age, so saya boleh relate macam saya kena buat something in my life. So saya berharap sekarang ni bila orang-orang muda tengok work macam contoh daripada saya, Anwar Ashraf, Ariz Zulkarnain, Afi Palermo, Syafiq Yusof, diorang tengok dan terinspirasi dan menjadi manusia lebih better. Macam poyo lah bunyi dia kan. Tak ada, tak poyo. Tak mesej sampai bang. Sebab kita faham filem ni betul. adalah medium untuk penyampaian daripada director kepada penonton sebenarnya. Ya, betul. So kita nak harapan dia very simple je sebenarnya. Harapan dia supaya kita boleh bersama-sama bangkit as a negara, as a negara bangsa yang lebih kuat macam dekat Indonesia, dekat Thailand, tu semua, even Korea lagi lah kan. Betul. Korea lagi lah. Sebab kita nampak sebelum ni waktu awal-awal 2000 Korea ni biasa je dia punya industri. Tiba-tiba dah mula dia punya K-drama tu dah gila babi. sekarang ni Netflix semua K-drama je. Sekarang ni artis Hollywood semua buat lagu dengan In fact Marvel ni pun Marvel dia sampai sendiri pun invite tak sentuh dah. K-pop industry. So nampak besar. So kita tak terkejut kalau satu hari nanti Malaysia mungkin negara yang kecil. Tapi why not? Kalau bersama-sama beramai-ramai. Ya. Sebab kita sebab kita nampak talent daripada Malaysia sebenarnya bukannya jalan-jalan. Contohnya yang menang siapa ni, Michelle Yeoh. Datuk Michelle Yeoh pun pernah menang dekat Oscar. So
saya rasa kita ada talent tu bukan saja dalam secara kreatif kan. Secara kreatif ni kita memang industri kreatif ni kita ada talent tu, tapi kita memerlukan sokongan lah. Ya, benar. Betul, Sokongan betul. tu yang sangat diperlukan, sebab sokongan untuk orang-orang tempatan ni in a way dia akan contribute balik kepada kita punya negara Betul, juga. pembangunan negara. Betul, Pembangunan betul, negara betul. juga. Kita sentiasa menyokong kan. Ya, betul. Kita sentiasa menyokong. So kita harapkan ramai-ramai orang yang mendengar podcast Yes. kita Yes. sama-sama boleh subscribe Soka kalau tak ada Astro. Betul. Untuk tengok TV siri ID ni. Dan jangan lari-lari di pirate punya tempat Yes, lah. of course. Tu Kita janganlah. support. Kalau korang nak filem tempatan ataupun industri filem tempatan berkembang maju, so korang kena support Yes. dengan subscribe supaya at the end diorang boleh kembali untuk buat hasil yang lebih lebih bagus, lebih Betul. bagus, betul. terima kasih bang untuk sudi Terima kasih, bang. luangkan masa dengan Yes. kami. Terima kasih terima kasih sangat kerana invite saya dan sudi mendengar apa yang saya nak cakap. Terima kasih cakap di tempat kami bang. Yeah, Itu thank you, itu bang. paling penting bang. Macam maduli kat sini. Saya sangat bangga kerana hari ni first time diorang panggil orang Yes. industry player Yes. datang Yes. bercakap. Kita orang lagi berbangga Kita sebenarnya. lagi bangga. Alright. Okay. Jangan lupa untuk tengok episod akan datang juga. Kita masih bersama dengan Abang Razak Hisham. Dan jangan lupa ni. Apa ni? Kora-kora macam. Kora-kora macam. Alright, bye. Until next time. Ciao. Ciao guys.